Gerakan emosi boikot, apa untungnya? Parti Amanah Negara Amanah menegaskan pendiriannya tidak akan bersama dengan gerakan memboikot rantaian kedai serba nikah KK Supermart susulan kontroversi stalking dengan lambang kalimah Allah. Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Abdul Samad berkata, tindakan gelojoh dan emosi tanpa usul periksa telah menyebabkan kemarahan dituju kepada pemilik rantaian kedai berkenaan sehingga berlaku insiden yang tidak diingini. Beliau turut menegur individu yang ingin menjadi juara tanpa mengambil peduli sama ada tindakan dan hasutan mereka adalah adil atau sebaliknya. Semua berpaksikan emosi dan pendekatan gelojoh tanpa usul periksa. Ini hanya menguntungkan pelaku sebenar kerana matlamatnya adalah untuk menghasilkan ketegangan dan huru-hara. Katanya dalam satu kenyataan media semalam, perkembangan itu hadir susulan dua kejadian serangan menggunakan Molotov cocktail di mana yang terbaru berlaku di Kuantan, Pahang. Serangan pertama berlaku di Bidur, Perak pada 26 Mac lalu. Kejadian dipercayai berpunca daripada isu penjualan stalking yang tertera kalimah Allah hingga suspek melakukan perbuatan khianat. Mengulas lanjut, Khalid berkata Amanah akan sentiasa bertindak berpaksikan prinsip keadilan, tabayun dan siasat terlebih dahulu dan tidak akan bertindak secara gelojoh tanpa usul periksa atau dipandu emosi semata-mata. Kata bekas ahli Parlimen Shah Alam itu, Al-Quran mengajar kita untuk bertabayun terlebih dahulu supaya tidak akan berlakunya tindakan terlajak sehingga menzalimi pihak yang tidak bersalah. Khalid merumuskan bahawa matlamat sebenar dalang di sebalik insiden tersebut adalah untuk mengeruhkan lagi suasana politik negara dengan drama Islam terancam dan tidak dihormati serta hubungan antara kaum dan agama dijadikan semakin tegang. Keadaan sebegitu akan menguntungkan pihak tertentu kerana persepsi Islam terancam dan ketegangan kaum serta agama adalah sesuatu kelebihan pada mereka. Malangnya apa yang dilihat sedang berlaku sekarang adalah reaksi beremosi tanpa adanya satu usaha untuk menganalisa keadaan dan kemungkinan-kemungkinan di sebalik peristiwa ini, ujarnya. Beliau turut menegaskan bahawa tidak mungkin Islam menjadi hina dengan tindakan bodoh pihak yang mencetuskan isu stalking tertera kalimah Allah sebelum ini. Malah Amanah sendiri mengikuti peristiwa stalking bertulis nama Allah dengan penuh keinsafan dan perasaan yang amat kecewa. Ujarnya dalam soal matlamat di sebalik tindakan ini ada yang mengatakan bahawa matlamatnya adalah untuk menghina Islam. Tetapi usaha menghina Islam itu adalah sekadar kaedah untuk mencapai matlamat sebenar, iaitu berlakunya pembalahan antara kaum dan agama di negara tercinta kita ini. Tidak mungkin ia sekadar bertujuan menghina Islam kerana tidak mungkin Islam menjadi hina dengan tindakan sebodoh itu. Maka pandangan bahawa ia dilakukan sekadar untuk menghina Islam agak meleset dan tidak masuk akal, jelasnya dalam kenyataan media hari ini. Sesungguhnya tindakan gelojoh dan berpandukan emosi tanpa usul periksa telah menyebabkan kemarahan dituju kepada pemilik rantaian kedai di mana dijumpai 5 pasang stalking tersebut. Sedangkan peniaga dengan kedai-kedai di seluruh negara, adakah tindakan sebegini akan melariskan perniagaannya? Adakah keadaan huru-hara akan menguntungkannya? Sudah pasti sebaliknya. Maka mengapa dia ingin melakukannya? Kerana dia anti-Islam. Bagaimana ingin dikatakan dia anti-Islam sedangkan sumbangannya banyak termasuk kepada masjid dan surau dan NGO Islam. Gambar-gambarnya bersama Menteri Besar Kedah yang kononnya antara hero perjuangan Islam pun sudah luas tersebar, ujar Khalid. Justru umat Islam di Malaysia jangan mudah terpengaruh dengan apa yang berkemungkinan besar adalah mainan jahat golongan yang berkepentingan atau berniat jahat. Matlamat untuk menghuru-harakan politik negara semakin terselah dengan dua serangan bom petrol yang berlaku terhadap rantaian kedai yang terlibat. Dan tidak mustahil kehadiran ejen Israel yang ditahan baru-baru ini adalah juga sebahagian daripada perencanaan musuh negara. Itulah sebabnya Rasulullah SAW pernah mengakui bahawa sederhana dalam segala aspek itu adalah bagus, seperti sabda baginda yang bermaksud sebaik-baik perkara adalah tengah-tengahnya, iaitu sederhana. Hadis riwayat Baihaqi. Juga daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda sebanyak 3 kali, musnahlah golongan yang melampau. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam.